Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita muka surat 12 kata musannif rahimahullah taala, syahadan wajib bagi orang yang musafir yang panjang safarnya, iaitu 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam perjalanan yang mu'tadil, yang menanggung ia, yakni wajib niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram. Jika ia hendak qasarkan sembahyang, ia qasar sudah keluar daripada negeri itu jika ada kotanya, di luar kotanya atau paritnya, dan jika tiada pada akhir negeri, hendaklah dilalu segala tempat duduk daripada yang didiami orang. Dan lagi hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam, Allah Ta'ala jadikan kita boleh membenarkan ajaran Nabi SAW. Telah dikatakan iman, dijadikan kita pula begitu mudah untuk ikut taat patuh perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Dijadikan kita boleh ke masjid, ke surau pula, ada kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir dan boleh pula berada dalam majlis untuk kita menyambung bacaan kitab Sulam tadi ini. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi ke kita, dan insya-Allah kita manfaatkan malam ni meneruskan insya-Allah satu syahadan yang sebut ni tentang masalah semayang qasar jamak. Insya-Allah kita lihat situ. Ada sikit lagi. Oh, tak sampai lagi situ. Oh, niat sampai dah ni. Makruh bersama tu. Dan batal ia mendahulu daripada imamnya 2 rukun atau takhir daripadanya 2 rukun dengan tiada uzurnya. Seperti batal pula takhir lebih daripada 3 rukun yang panjang, dan jangan menyalahi pada sunat yang jahat bersalahannya. Seperti InsyaAllah kita nak sambung ni. Kalau itu tak masuk lagi bab qasar jamaah, masih lagi bab peraturan berjemaah. Jadi kita dah bicara itu tentang peraturan jemaah ni, jangan duduk terdepan daripada imam. Walaupun duduk sebaris itu tak ada masalah, cuma jangan terkedepan je. Dan beberapa permasalahan tentangnya. Begitu juga kita dah bicara tentang wajibnya untuk nama ikut ni takbiratul ihram mesti makmum terkemudian daripada imam. Dan sebaik-baiknya semua kita dalam pergerakan sembahyang ni, makmum hendaklah bergerak hanya setelah sampainya imam kepada tempat yang sepatutnya ia bergerak, ataupun tempat dia sepatutnya berpindah. Melainkan ucap amin saja yang disuruh kita, menyamakan sebutan amin bersama dengan imam, amin imam. Baik, itu antara yang telah bicara lalu. InsyaAllah kita nak sambung ni masih peraturan imam makmum. Dia kata dan batal ia makmum. Jadi yang ni yang benda boleh batal, dan yang ni adalah satu kesalahan besar dalam bab konteks berjemaah. Macam mana pun sebelum sebut bab batal tu, kaedah berjemaah ni dah nama pun ikut imam. Jadi bila ikut imam boleh lawan tokek. Lawan tokek salah ha. Istilah lawan tokek ni maksudnya nama ikut imam, kita dahulu imam. Dah nama ikut pun boleh tak? Buat tak tu boleh tak? Tak boleh juga. Cuma atas kaedah syarak, berapa kadaran lawan tokeh, berapa kadaran buat tak tu dengan imam, batal. Tu disebut kaedah macam ni. Batal ia makmum mendahulukan daripada imamnya 2 rukun. Siap. Makmum mendahului imam 2 rukun batal. Misalnya imam tak rukuk lagi, makmum rukuk lah.
dah rokok bukan lama mana, terus tidak. Dua. Imam tak turun rokok lagi. Dia turun je dah sujud batal. Satu, jangan dah buat kejar gitu lah. Kalau nak buat sembahyang sendiri, tak usah niat jadi makmum. Nak suruh sembahyang di rumah, kita tak disuruh ajar sembahyang di rumah. Tambah pula sembahyang seorang-seorang. Melainkan ada beberapa permasalahan fik saja yang disuruh gitu. Asalnya kita dituntut berjemaah. Jadi kaedahnya berjemaah, buatlah ikut peraturan jemaah. Jadi janganlah buat salah macam tu. Kalau ada isu-isu je, barulah kita menyalahi. Tu pun kalau ikut, bukan disuruh duduk belakang buat jemaah lain. Suruh cari je berjemaah. Macam mana pun batal sembahyang mendahului imam 2 rukun. Jadi saya bagi contoh lah 2 tadi. Kalau mendahului imam dengan keadaan macam tu, batal lah. Jadi saya bagi contoh ni, imam duduk berdiri lagi, kita tengok imam panjang surah sangat, kita pun rukuk awal pada dia. Tu i'tidal lah dulu pada dia. Dah 2. Dia hanya akan batal bila nak masuk ketiga. Jadi sujud rukuk dah 1, i'tidal dah 2. Dah 2 batal lagi, dah lagi. Pasal belum 2 cukup lagi. Bila akan cukup 2? Turun nak sujud. Tu batal. Jadi bila imam tak rukuk lagi, makmum dah turun untuk sujud, batal. Jadi batal tu benda yang menunjukkan bahawasanya perbuatan tersebut haram. Walaupun ada benda yang kita dah bicara lepas, makruh. Yang makruh itu apa? Buat perbuatan perpindahan dengan imam bersama-sama. Sama ada bersama-sama betul ataupun tak ada bersama, tu kita dah sebut dah. Masih hukum bersama jika makmum dah bergerak sebelum imam sampai ke tempat untuk dia berpindah. Itu kaedah. Jadi yang ni, yang ni lagi teruk. Dari si hukum batal teruk. Dan bahan batal ni apa? Haram. Dan berdosa besar, wajib taubat. Sikit kalau ambil prinsip di situ. Pasal bab jemaah ni, dia mengajar prinsip besar dalam konteks berimam, pemimpin. Satu, di atas pemimpin mana yang dah dilantik, pakai je. Cuma dalam kaedah pimpinan, selama-lama dia tak buat salah. Selagi dia buat benda baik, boleh lawan tokai? Tak boleh. Tunggu arahan. Tunggu arahan. Jangan lawan tokai. Tu saja nak sebut gitu. Baik, kalau lawan tokai, itu lawan tokai. Kalau buat dia, ya boleh tak? Padahal pemimpin baik. Salah tu. Pasal kita wajib taat pada pemimpin. Khususnya pemimpin yang taat pada orang Ta'ala, pimpin kita ke orang Ta'ala. Tu tak boleh menyalahi sama sekali. Kalau kita sanggah je dia, tu yang bab sembahyang, kalau 2 rukun batal. Sikit kalau tengok dalam bab pemerintahan, imam kalau adil, rakyat ada yang bangkang, rakyat ni dipanggil buruh. Tu. Bila imam adil, rakyat pula ada kuasa nak boleh lawan pemerintah. Pemerintah sedangkan tak buat benda yang salah dalam bab kaedah syarak, tapi rakyat yang ada yang tak reti, duk bangkang pemerintah yang adil. Rakyat tu yang salah, jadi hukum ni buruh. Tu Islam mendahului imam tu. Maksudnya dia tunjuk pandai lebih pada imam yang duk ada. Macam dia pandai, tapi tengok-tengok dia salah. Pasal tu dia ada peraturan-peraturan jelas. Saya nak sebut tu sedikit berkaitan dengan konteks pemimpin dengan rakyat. Okey, asal nak sebut jangan mendahulu lah. Jadi kalau ada apa-apa kita punya cadangan, kalau dalam bab kepimpinan, kabarlah ke imam supaya imam buat. Tapi selagi dia tak suruh benda maksiat, dari si hukum tak boleh bangkang dia. Pasal dia buat benda elok lah. Itulah imam pun selagi dia tak buat benda salah, kaedah macam mana, ikut je. Ikut je. Pasal memang dia terpilih, memang dia buat benda baik. Baik sikit lah ke bentuk teori macam tu. Jadi jangan dahulu daripada imam 2 rukun, satu hal. Ataupun takhir daripadanya daripada imam 2 rukun dengan tiada uzur. Antara yang benda yang kena jaga juga adalah tertinggal 2 rukun dengan tak ada uzur. Uzur apa? Jumpa depan ni. Jadi kalau saja-saja melengah-lengahkan rokok dengan imam, selalunya tempat tu lah nak jadi. Melengah-lengah rokok dengan imam sedangkan imam dah rokok, kita saja tangguh. Tangguh tu, kalau ikut kaedah, kita terlambat, terkemudian daripada dia 2 rukun, batal solat.
Jadi macam mana? Imam dah rokok, kita tak rokok lagi. Sedangkan kita bukan masbuk. Kita bukan kita bukan muafiq yang kena baca Fatihah. Bahagian kita masbuk pula. Sepatutnya imam rokok, kita kena rokok, tinggalkan saja Fatihah. Habis-habis tak rokok. Oh, salah tu. Nisbah tak dapat rakaat, sedia faham tu. Bahkan dia boleh buat batal. Bila dia gaduh nak selesaikan apa yang tak sepatutnya dia kena selesai. Antaranya baca surah. Surah tak patut selesaikan. Katalah kita sembahyang zuhur, imam dah habis surah, kita pun baca surah, tapi surah kita baca tak habis, tak sampai ujung lagi surah. Imam berrokok. Kaedah kita macam mana? Rokok aja. Rokok aja. Tak disuruh kita bersibuk dengan bacaan-bacaan sunat tu. Sedangkan imam telah berpindah pada rukun yang sepatutnya dia pergi. Jadi kita menangguhkan dia kerana nak selesaikan bacaan yang kita duk baca. Tangguhkan dia dengan sebab tu terlambat 2 rukun. Okey, 2 rukun dengan kaedah kira tadi lah. Maksudnya bila masuk ke rukun ketiga ataupun untuk berpindah, di situlah akan jadi batal bagi makmum yang tertinggal daripada imam. Tadi ke depan ni tertinggal. Macam mana? Imam rokok, makmum tak rokok. Imam iktidal, makmum tak iktidal, tak rokok lagi. Imam turun je untuk sujud, makmum tak buat apa-apa lagi, tanpa ada uzur, batal. Satu kaedah sembahyang ni, jangan duk gedik-gedik baca sunat kalau imam dah rokok. Itu kaedah ni. Baca bahasa itu sunat, jangan duk gedik-gedik. Gedik-gedik orang ni. Walaupun tak gedik-gedik lah, tapi istilah gedik-gedik ni tu sadut gaduh lah weh, baca apa habis. Benda-benda sunat, baca surah bagi panjang, tasbih bagi panjang, nisbah nak sebut, jangan gedik-gedik kan. Kalau had yang masih dibenarkan gagah lagi, tapi istilah gedik-gedik ni macam mana? Sampai baca surah, nak perhabis dekat surah, imam dah turun untuk sujud, masih belum lagi rokok kita ni, batal yang mana? Batal yang mana? Satu jagalah elok-elok. Satu imam ni dia berterima orang, jaga, jangan buat 180, orang tak larak ikut. Faham tak tahu? Boleh? 180 pun slow gitu, 360. Tambah. Angkat besar lagi, besar lah kelajuan ni kan. Imam ni standard lah 80, 90, tubuh silat kena saman. Kena saman mana? Hak sama 50 kan. 50 km sejam, mau buat 90 kena Kalau 110 mau buat 90, steady lagi. Boleh lagi. Tapi kalau 110 mau bawa sampai 40 km sejam, tu teruk. Kura-kura nama dah. Jaga, tu imam kena pandai. Imam kena tahu apa speeding yang sepatutnya dia bawa kepada makmum dia. Sikit yang bahasa itu. Satu orang nak jadi imam ni, kita lantik orang cerdik-cerdik, orang mengaji, orang faham, orang faqih. Lantik imam hak bodoh lah, ada bodoh sampai kiamat kita sekali. Pasal dia tak tahu nak pelihara dalam bab solat mana yang paling besar untuk dia jaga. Mengaji tak tahu. Kita pula bila lantik dah, unggi sekali dengan umur kali. Saja sikit lah, mepek sikit kau tu. Baik, jangan tertinggal pada iman 2 rukun. Ayat dia macam tu. Contoh dah bagi satu contoh. Tinggal ni daripada imam 2 rukun pun dengan tiada uzur. Jadi apa uzurnya? Antara uzur tu adalah kita makmum muafiq, tapi kena baca Fatihah dan kita tak baca lagi. Antara sebab tak baca tu macam-macam lah. Pasal terdiam, terlupa, syak, imam tak baca surah ke apalah, macam-macam sebab lah yang menyebabkan tak terbaca tu kan. Jadi sepatutnya kita muafiq, kita kena baca surah apa habis Fatihah tu. Tapi oleh kerana imam ni terlalu laju, kita tak ada ambil Fatihah, kita boleh untuk baca Fatihah yang tak habis itu dan boleh tertinggal daripada imam. Dan boleh tertinggal dalam keadaan muafiq, saya bagi contoh itu. Banyak mana boleh tinggal? Boleh tertinggal daripada imam, jangan lebih daripada 3 rukun panjang. Itu istilah. Apa 3 rukun panjang tu? 3 rukun panjang tu adalah rokok dan duduk dan sujud 2 kali. Kalau ada uzur, jangan sampai tertinggal lebih dari ni. Kalau ada uzur, tinggal lebih dari ni juga batal sebenarnya. Pasal apa? Sampai imam nak naik rakaat lain dah, kita masih tak selesai. Baik, mana dia 3 rukun panjang tu?
Tiga rukun panjang tu istilah, kadang-kadang dipanggil juga tiga rukun. Cuma dalam tiga tu ada dua rukun pendek. Satu disebut dengan kata tiga rukun panjang. Kalau ikut rukun betul-betul yang dia boleh tertinggal semua lima. Baik, mana lima tu? Contoh situ dulu. Makmum saya dah bagi contoh keadaan sepatutnya dia kena baca Fatihah. Jadi bila dia baca Fatihah dia kata tinggal pada imam, boleh tiga rukun panjang tu istilah. Baik, tiga rukun panjang tu macam mana? Imam rokok, i'tidal, rokok satu, tiga rukun panjang. I'tidal tak dikira pasal dia rukun pendek. Sujud kira, duduk antara dua sujud tak kira, sujud kali kedua kira. Itulah istilah tiga rukun panjang. Ataupun kira dengan yang pendek sekali, lima rukun. Lima rukun tu tiga hak panjang, dua hak pendek. Okey. Jadi kalau ada uzur, boleh tertinggal sampai tiga rukun panjang macam ni. Sikit masalah. Misalnya kita kena baca Fatihah, saya sebut gitu ya. Apa masalah tak faham sebut muafiq, kalau ada dasar tak faham tanya. Saya nak sebut dengan hukum macam tu ya. Kata apa? Kita sepatutnya kena baca Fatihah, imam dah rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Okey. Pastikan untuk dapat rakaat itu sebelum dia bangkit pada sujud yang kedua. Itu istilah tiga rukun panjang tu. Pastikan kita ada rukuk. Allahu Akbar. Dengan kaedah yang sama juga macam mana dalam masalah berpindah tu. Yang maksudnya kita mesti nak sebut tang kata sama tu dari sudut mesti yakin dapat boleh rukuk sebelum daripada imam bangkit daripada sujud kedua. Jadi jangan sampai tertinggal macam tu. Kalau tertinggal macam tu, batal dekat sembahyang. Kalau kita tak niat mubarakah. Jadi kalau kata sampai tahap tu, kalau kaedah dia akan menyebabkan boleh batal sembahyang pasal dah tiga rukun panjang. Melainkan kalau kata tak mau batal, kita tak sembahyang nanti ikut peraturan kita jika dah sampai lima rukun ni, tiga rukun panjang ni. Jika imam dah masuk pada yang sepatutnya dia kena buat selepas daripada sujud kedua tu, kaedah kita larangkan perbuatan kita, tak payah ikut peraturan sembahyang kita, bahkan follow je imam dengan situasi yang sepatutnya dia berpindah. Faham tak tahu bahasa itu? Katalah imam duduk sujud kedua ni, kita duduk i'tidal lagi. Dia pun duduk tahiyat awal, Allahu Akbar. Katalah dalam rakaat tu, kita macam mana? Dah lebih tu. Kalau tebing tak ada buat rukuk, i'tidal batal. Dua pilihan, sama ada dia bangun je mufarakah, tak nak ikut imam ni, laju sangat, katalah itu. Ataupun pilihan kedua ialah imam duduk tahiyat awal, kita pun larangkan perbuatan apa yang kita dah baca, duduk buat dan apa baca, tinggalkan rukuk, tinggalkan sujud, buat apa? Bila dia bangun pada sujud kedua tu, dia tahiyat awal, terus duduk tahiyat awal. Cuma imam bagi salam naik satu lagi lah. Kalau katalah imam itu dia bukan tahiyat awal, tapi daripada sujud kedua tu dia turun naik Allahu Akbar, kita ni tak habis Fatihah lagi, sedangkan Fatihah kita kena baca. Apa nak buat? Kaedah dia ialah tunggu imam dalam keadaan berdiri, pasal kita tak turun lagi. Tunggu dalam keadaan berdiri, selagi dia pergi padanlah kita dengan Fatihah yang telah dibaca tadi, tak payah diulang. Saya nak sebut contoh tu semua masalah tiga rukun panjang ni. Tiga rukun panjang ni. Jadi kalau lebih daripada tiga rukun panjang, dengan tak ambil tindakan mengikut imam, dengan melarangkan peraturan kita, ataupun kita tertinggal tiga rukun panjang tapi tak niatkan mufarakah, masa tu batal sebenarnya. Baik, jadi boleh batal lebih daripada tiga rukun dengan tiada uzur. Dua rukun dengan tiada uzur tu. Dan seperti mana batal pula takhir terkemudian makmum lebih daripada tiga rukun yang panjang-panjang. Okey. Yang tu pun jaga-jagalah, jangan sampai tahap tu. Jangan sampai tahap tu. Satu, saya baca berdasarkan apa maklumat kitab, sambil-sambil tu menyambil. Ada yang tak boleh kecap tu, kaedah dia tanya kan. Sagi ngajak orang bodoh betul ingat, payah tak kan. Ada tak faham masbuk muafiq ataupun salah-salah faham ke apa, itu tuan-tuannya perlu tanya. Saya cerita ni atas kaedah baca kitab, bagi apa dalam kitab, bagi faham dulu.
Dan kalau memang tak ada masalah, tuan-tuan pun memang profesional, dah biasa ngaji dah, dia bukan kali pertama dengar, bagus lah boleh lah. Tapi kalau sangkut apa dia, aku tak faham langsung hari ni. 2 rukun, 3 rukun panjang menetap pula, ada panjang pendek kalau kah? Tak faham. Tak faham, please ask me. Then, if I know, I will answer it, you know. Okay. Ajar Mamun juga mutihid. Okey, lagi sikit sebelum buka persoalan. Dan jangan menyalahi imam pada sunat yang jahat bersalahannya. Yang ni pun jaga baca kita elok-elok. Syarat lagi jangan yang boleh, yang wajib, syarat yang kita kena jaga dalam peraturan berimam ialah jangan kita menyalahi imam pada perkara sunat sekalipun. Dan sunat yang kena jaga sangat ni, istilahnya sunat yang jahat. Sunat yang jahat. Sunat pun jahat lah. Bagi sambung habis baca. Sunat yang jahat menyalahinya. Istilah jahat ni maksudnya, sunat ni kalau imam buat, kita tak buat huduh benar rupa. Kalau bunyi perak ilia sikit, huduh berbenar. Huduh berbenar. Contoh, imam sujud sajadah. Apa hukum sujud sajadah? Sunat. Kita duduk berdiri, duduk tebing tu, alah sujud sajadah sunat. Tak duduk masalah apa ke rukun. Sunat. Sunat dah buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dia syarah ni. Tapi betul syarah tu, tapi mu tak faham bahawasanya dalam keadaan berjemaah, walaupun benda tu sunat, tapi mu menyalahi sunat macam tu, nama dia sunat yang jahat menyalahi imam. Istilah jahat ni maksudnya, tu saya guna bahasa perak ilia ni, apa dia? Huduh benar. Bunyi bahasa ni macam mana? Tak molek, weh. Bunyi gitu lah, tak molek. Apa bunyi macam mana lagi? Huduh benar. Huduh benar mu ni. Imam duk sujud sajdah mu tak duk boleh. Ada bunyi tu lah. Jadi maksudnya kita fitrah tengok bercanggah macam tu pun kita kata huduh benar mu ni. Huduh benar. Memang benar huduh sungguh. Walaupun dia menyalahi imam bukan bab rukun. Bab sunat. Cuma dobek tu kena tengok. Bab sunat yang istilah buruk menyalahi dia paling besar adalah sujud sajadah. Nombor 2 besar adalah sujud sahwi. Lepas tu kunut, tayat awal, lepas tu kunut. 4 tu. Macam mana pun paling teruk, paling besar sujud sajadah. Satu saya bagi contoh sujud sajadah. Jadi jangan makmum menyalahi. Jadi imam sujud sajadah, sujud sajadah. Imam tak sujud sajadah, jangan sujud sajadah. Jangan buat kita pandai lebih lah. Imam ni kena tak sujud sajadah ni. Dia baca ya sajadah pagi Jumaat. Kita tengok dia tak sujud, selamba je. Wahum la yastakbirun. Lepas tu dia sambung. Apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia terus tak sujud pun. Kita makmum ni terror sikit kan ya. Kita bagi kena imam bodoh. Tak sujud, orang sujud lah. Aku sujud. Siapa? Sunat sujud dia. Sunat apa bukan nak canggah dengan imam. Sunat buat pahala, tinggal tak berdosa. Pandai ke apa tu? Tapi bodoh apa ni. Jadi macam mana tu? Yang tu istilahnya batal sembahyang pasal makmum menyalahi imam pada sunat yang jahat, maksudnya yang buruk, huduh rupa, tak molek sungguh untuk menyalahi imam dalam bab sunat tu. Saya sebut dah ada 4 perkara ni, benda besar ada 4 perkara tu. Macam mana pun bab kunut dia bagi dalam kitab ni, memang kita nak sambung. Jadi asal nak sebut ialah jaga jangan terdahulu 2 rukun dengan imam, tertinggal 2 rukun dengan tak ada uzur, ataupun tertinggal lebih daripada 3 rukun panjang sekali pun ada uzur. 3, 4 ialah jangan menyalahi, jaga jangan sampai menyalahi, tak ikut, tak follow imam sekalipun pada benda sunat, apatah lagi pada sunat tu, nama dia sunat yang jahat, yang tak molek sungguh kalau makmum menyalahi imam dalam bab sunat itu. Dan saya sebut dah, dia ada 4 tu pada dobek je nak ambil maklumat tu dulu. Ada masalah lagi tanya lain. Okay. Besar tu saya sebut 4 tu apa dia? Sujud sajadah, apa dia tadi? Sujud sahwi, tayat awal, kunut.
Contoh mudah. Macam mana? Kita sebut dulu, saya tengok apa dia sebut. Katalah imam main subuh. Dia pun baca Allahumma hdina fi man hadait. Kita kata alah sunat apa, kunung. Sunat apa turun. Boom, turun. Itu dia sengaja turun kan. Dia sengaja turun atau tadi ada tafsir sikit. Macam mana pun kita tanggung gini, kalau memang tak sengaja turun, kita ingat ke imam, kita pun dah lali semayang main subuh kot, ngantuk apa kan. Dia ingat imam nak turun sujud, kita pun berung turun sujud. Imam pula Allah panjang. Allah, kita pun berung turun sujud. Rupanya Allahumma hdina fi man hadait. Oh, kita sujud tu Apa nak buat? Apa nak buat? Apa nak buat? Wajib bangun balik. Pasal apa? Menyalahi imam dalam keadaan macam tu, istilahnya menyalahi imam dalam perkara sunat yang huduh benar. Huduh benar rupanya apa? Tak molek sungguh mencanggah dengan iman dalam bab tu. Pasal apa? Pasal yang ni duk berdoa, yang ni duk sujud. Oh. Tambah pula turun dengan tak sengaja macam tu, memang wajib berdiri muafakat dengan imam dalam keadaan kunut. Okey. Itu nak sebut contoh. Jangan menyalahi imam sekalipun benda sunat. Dan sunat tu dobek tu lah. Bahasa kitab Jawi ni memang bahasa dia macam ni pasal dia terjemah daripada kitab Arab. Macam mana pun bahasa dia pakai memang sunat yang jahat bersalahannya. Bersalahan maksudnya yang kita menyalahi imam. Ada setengah kitab kadang-kadang diguna macam ni jangan mendahulu jangan menyalahi imam pada sunat yang jahat. Ada kitab dia sebut sekat tu tu orang baca kitab tak faham tu. Ada pula sunat hak jahat. Ada sunat hak molek itu. Ada sunat hak jahat. Jahat-jahat tak faham kena faham. Jahat tu bukan maksudnya perangai dia jahat. Tapi sunat jahat tu maksudnya sunat tu huduh benar rupanya kalau dia tak ikut. Okey. Sambung sikit tu. Seperti ia makmum lah ni. Ia ni membaca kunut imamnya. Maksudnya makmum ni membaca kunut imamnya. Imam tu pakai lagi baca kunut. Imam baca kunut. Lepas tu atau tasyahud awal. Dia bagi contoh kunut ataupun tasyahud awal. Imam tahiyat awal. Tapi makmum terberdiri. Imam duk kunut, imam duk tahiyat awal. Maka bila dalam dua keadaan tu, ia makmum tinggalkan keduanya. Dia tertinggal. Tinggal, maksud tinggal ni dia terlajar, tersilap. Tanggung masalah ni atas jalan tersilap. Tadi imam kunut, dia pun berum turun. Imam tahiyat awal, makmum turun berdiri. Pasal apa? Pasal terkecoh takbir tak kan? Imam dah passion takbir panjang-panjang, lanjut lah tu. Tahiyat awal pun dia macam mana? Allahu Akbar. Makmum duk steam. Dengar Allahu Akbar macam mana? Berdiri dia. Berdiri tahiyatul barakah untuk tahiyat pasal kita dengar berdasarkan takbir dah. Kalau tahiyat patutnya pendek lah. Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar. Dua ingat berdiri tu rupanya. Tu tahiyat awal. Ada agak imam macam ni jaga. Jaga tu satu atau kata imam ni cari imam molek sikitlah, erti sikit. Imam lajak apa, cerdik telajak ni, jadi sekarang susah agak makmum. Macam mana pun kena tahu peraturan masing-masing. Baik, jadi kalau makmum dah ternaik, bangun, tinggal tahiyat awal macam mana? Wajib turun. Sebut tu lah. Wajib turun. Makmum terturun sujud. Macam mana? Wajib diri. Dah sebut tu lah. Serupa tu juga adalah sujud sajdah, saya bagi contoh tadi. Termasuk tu juga sujud sahwi. Katalah macam ni, imam dia ada lah perkara dia kena sujud sahwi. Itu memang dia kena sujud sahwi. Itu imam sujud sahwi. Makmum tak sujud sahwi, batalnya. Sebut tu lah.
Pasal kaedah imam ni, imam sujud sahwi, mu sujud sahwi walaupun mu tak tahu apa salah dia. Pasal dia semayang, dia tahu lah apa masalah dia. Satu kena cari imam pandai. Macam tu kaedah dia. Imam bila sujud sahwi, walaupun makmum tak tahu apa masalah imam yang menyebabkan dia sujud sahwi, sujud lah. Sujud sahwi. Jadi kalau tak sujud, batal. Pasal apa batal? Ayat dia macam mana? Kerana makmum menyalahi imam